Untuk maklum korang, sepanjang tempoh saya menjalankan perniagaan tu, saya terlibat dengan banyak rules iaitu nak buka kedai makan macam ni undang-undang dia, nak buka restoran yang besar macam ni undang-undang dia, nak buka warung tepi jalan macam ni undang-undang dia. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana menonton video intro tadi. Bagi yang baru sampai kat channel saya ni, jangan lupa tekan subscribe support sikit channel aku ni Okey. Untuk makluman korang, hari ni aku nak menceritakan sedikit tentang macam mana aku menjadi peniaga, pengalaman aku jadi peniaga dari bujang sehingga kahwin dalam tempoh 10 tahun ini. Iaitu aku berniaga dari tahun 2010 hingga sekarang. Okey, dan perniagaan apa yang telah aku lakukan. Okey, untuk makluman korang, seperti manusia biasa, aku dulu pun seorang pekerja iaitu makan gaji lah. Okey, pada tahun 2010 aku kenal seorang kakak ni, iaitu telah menjadi adik angkat mak aku, yang mana beliau berniaga goreng pisang di satu tempat, iaitu di Rasah Kemayan. Pada ketika itu beliau ingin membuat bisnes lain dan ingin menutup perniagaan tersebut. Jadi pada ketika itu mak aku mengambil peluang untuk teruskan perniagaan tersebut. Masa tu aku masih bekerja di 1388 Seremban Country Club, iaitu tak jauh daripada kawasan tapak perniagaan tadi. Okey, sepanjang tempoh aku berniaga tu, so far smooth je. Mana aku membantu mak aku lah. Dan masa tu aku ada membuat perniagaan sampingan, iaitu mak aku jual nasi lemak, aku menjual buah-buahan pada ketika itu. Jadi dalam satu tempat tu ada dua perniagaan lah, dua tokek. Okey, jadi pada tahun lebih kurang 2014 tak silap aku kenal seorang sahabat, nama dia Muhammad Najib bin Khalid. Beliau ni dulu pernah bekerja di M Insurance bersama dengan aku. Aku tak perasan pun dia, tapi yelah, bila dah borak-borak tu kita throwback balik, dan barulah teringat yang dia bekerja di M Insurance sama dengan aku. Jadi kami mula mengeluarkan modal pada ketika itu seorang RM1,000, yang mana kita membeli peralatan gadget pada ketika itu gadget sangat trending. Antaranya masa tu baru keluar Penang power bank, kabel-kabel yang ada lampu tu. Smartphone masa tu baru trending kan, dah canggih. Jadi kami pun mula perniagaan kabut sale. Kabut sale pertama kami adalah di Pakar Paroi iaitu di area-area jalan nak pergi Kuala Pilah tu. Masa tu bisnes kabut sale tengah trending yang mana kami mula menjual daripada lantai. Pada ketika itu kami alas kain, dan itulah permulaan kami mula berniaga, sehinggalah menjadi sebuah kenderaan berlampu, iaitu kabut sale. Dan kami mula menjalankan perniagaan daripada Seremban dan terus hingga ke KL, iaitu di Bangsa, ataupun orang akan cakap apa nama tempat tu saya dah lupa, di belakang Mid Valley lah, area di belakang Mid Valley. Okey, jadi tak lama selepas itu saya terus juga masih sama-sama, saya siang berniaga dan malam dengan partner tadi. Dan sampai satu masa saya menjadi letih dan saya membuat apa orang kata keputusan untuk berhenti share partner dengan beliau. Jadi beliau sekarang merupakan seorang owner perfume iaitu NUV Perfume. Kalau korang tengok dekat Facebook, NUVEE Perfume, itu adalah kawan saya sendiri, iaitu yang mana beliau memula dengan menjual perfume orang, dan sekarang beliau membuat perfume beliau sendiri dan brand beliau sendiri. Okey, setelah itu saya teruskan perniagaan saya sehinggalah pada tahun 2016 hujung saya mendapat offer daripada seorang sahabat yang bernama Muhammad Ainul Yakin bin Zulkifli, iaitu orang panggil dia Hakim. Beliau offer saya untuk membuka sebuah kafe di Rasah, iaitu berkonsepkan kontainer.
Jadi saya menyahut cabaran beliau dan memulakan perniagaan tersebut, iaitu 3R Cafe. Okey. Lebih kurang selang saya ingat dalam tak sampai setahun saya mula membuka 3R Food Court. Iaitu saya membeli kursi meja stall. Pada permulaan hanya 5 stall sahaja. Saya memberi peluang kepada peniaga-peniaga kecil untuk memulakan perniagaan, iaitu menyewa. Maksud saya pada ketika itu saya charge RM10 satu hari, iaitu RM300 sebulan termasuk api dan air. Jadi itulah 3R Food Court. Sepanjang tempoh 1 tahun saya buka, 1 tahun lebih lah. Kemudian saya tidak lagi mahu meneruskan perniagaan tersebut atas sebab-sebab individu ataupun orang kata apa, saya tak tahan dengan permasalahan para peniaga. Ada yang okey, ada tak okey. Jadi saya rasa lagi baik saya tutup perniagaan tersebut dan saya mula membuka sebuah restoran di Seremban 2 atas nama Restoran Lencah. Itu pun cuma setahun juga, yang mana apabila saya stand alone bersendirian, saya mendapati susah untuk mendapat pekerja pada zaman kini. Antaranya tukang masak dan pembantu. Okay? Yang mana ada yang kerja seminggu berhenti, ada kerja sebulan berhenti. Itu pasal banyak lambakan pekerja asing yang mana kita memang memerlukan pekerja asing berbanding dengan pekerja di negara sendiri. Sebab kita tak tahan dengan kerenah pekerja kita sendiri. Oh ya, tak lupa juga, semasa saya buka 3R Food Court dulu, saya ada 8 orang pekerja dan 3R Cafe ada 2 orang pekerja dan 2 orang tu dia datang secara part time. Apa ni orang kata apa? Itulah dia. Permulaan saya bermula semuanya adalah daripada warung yang kecil sehinggalah menjadi satu perniagaan yang ada premis. Okey, sepanjang tempoh saya menjalankan perniagaan premis, saya faham apa perasaan orang yang berniaga di premis dan apa perasaan orang yang berniaga di jalanan. Jadi bagi yang tak tahu, masing-masing akan mendewasakan diri, jadi beliau akan faham lah. Okey, untuk malam korang, saya masih menjalankan perniagaan makanan, iaitu di Rasa Kemayan tadi sehingga kini, walaupun saya dah tutup restoran lain. Itu pun hanya cuma lebih kurang 1 jam ke 1 jam setengah sahaja. Tak banyak, tak sikit. Orang kata hari-hari habis. Jadi nak dapatkan makanan saya tu hanya ada dalam tempoh 1 jam sahaja, iaitu sebelum pukul 8. Jadi kalau dah sampai pukul 8 tu, kemungkinan saya dah balik lah. Okay. Jadi untuk malam korang, sepanjang tempoh saya menjalankan perniagaan tu, saya terlibat dengan banyak rules iaitu nak buka kedai makan macam ni undang-undang dia, nak buka restoran yang besar macam ni undang-undang dia, nak buka warung tepi jalan macam ni undang-undang dia. Seperti yang korang tahu dulu daripada zaman Tok Mat dulu, Tok Mat memang bagi peniaga tapi korang jangan tengok video yang pendek tu. Korang cuba buka YouTube, aku letak link dia lah senang kat bawah korang dengar habis-habis. Yang mana video yang panjang kata kita janganlah berniaga di selekoh yang berbahaya, di jalan raya yang membahayakan pengguna jalan raya lain ataupun diri sendiri, dan janganlah berniaga di tapak parking lot. Jangan berniaga atas tanah orang dan membina tapak kekal di tanah orang ataupun tanah kerajaan. Jadi korang kena faham tu. Aku tengok so far macam aku dah melalui semua perjalanan ni, aku tahu undang-undang. Tu sebablah selama 10 tahun aku berniaga cuma menggunakan kemah 10x10 saja tanpa disimen lantai. Kita tak kena kacau dengan majlis, tak kena angkut. Dah syukur alhamdulillah lah. Orang kata janganlah kita berlebih-lebih untuk membina bangunan-bangunan kekal, iaitu ikat batu lah apalah semua. Dan untuk makluman orang yang dekat luar sana, kita panggil netizen lah kita jangan komen dekat tempat yang kita tak tahu dan kita tengok orang peniaga tu marah-marah. Ada majlis datang bawa traktor tolak dia orang punya kedai apa semua Sebenarnya majlis ni manusia biasa macam saya juga, macam awak juga. Mereka hanya menjalankan tugas. Saya sepanjang tempoh saya hidup ni, orang kata saya pernah diterjah sebanyak 3 kali oleh majlis. Saya tak ingat pada tahun bila, sehinggalah kini. Okey. Yang mana majlis ni datang, dia menyampaikan salam, iaitu
ada orang komplain. Kalau tak ada pun biasalah. Takkan dia nak cakap tak boleh berniaga kan. Dia akan cakap ada orang komplain, jadi dia bertindak mengikut atas report. Okey. Jadi beliau datang, beliau bukan nak angkat barang kita kita boleh bincang dengan dia. Bang, macam mana saya berniaga? Inilah saja sumber yang saya ada. Macam tu contoh bagi yang tak ada sumber lain. Okay? Beliau sudah semestinya faham dengan kehidupan kita. Jadi macam saya kena dulu, beliau suruh alih yang mana saya berniaga di depan ni jalan raya. Beliau kata boleh tak bang alih dekat sini? Sebabnya kalau saya berada kat sini, kereta lalu, kereta berhenti, beli dengan saya, kereta yang lalu tadi apa jadi? Faham tak maksudnya? Jadi berbahaya ni main road ni, jalan besar. Jadi apa kata tuan alih dekat sini? Mana kalau orang nak beli, dia masuk sini ataupun dia lalu daripada sini, dia berhenti kat tepi sini. Dia tak adalah berhenti kat depan. Jadi saya faham, saya berniagalah dekat sini. Sehinggalah saya ingat 2 tahun, masuklah peniaga baru di hadapan ini tadi. Saya pergi bertanya dengan beliau, jangan berniaga kat sini sebab majlis dah sedia maklum yang tempat ni tak boleh berniaga. Dan saya pun sedia maklum tak boleh berniaga kat sini. Silalah berniaga kat sebelah saya. Tak nak, degil. Nak juga duduk depan. Kemudian masuklah peniaga lagi, duduk di tengah. Saya cakap jangan buat besar-besar, buat biasa-biasa. Cukup orang kata apa, cukup pakai selesa dah lah. Tak ada dia simel lantai, ikat, beli kayu, pasang atap. Apa, hari ni tepat pukul 10 pagi tadi, customer saya bagi tahu, dia kata warung dah kena sebat, dah kena kutip. Saya cuma boleh kata saya dah tahulah, sebab notis dah dibagi awal seperti yang korang tahu macam saya cakap tadi. Sekurang-kurangnya notis ada 2 kali iaitu bertulis tangan kalau tak ada pun dia akan tampal dekat meja. Okey, barulah beliau datang lagi sekali guna lori dan angkut. Itulah yang netizen tak tahu. Hanya tahu komen, itulah kerajaan, itulah inilah majlis, inilah itulah. Hakikatnya kami sebagai peniaga tahu hal sebenar. Cuma ada peniaga-peniaga tadi yang memviralkan tu bermuka-muka. Saya minta maaf cakap lah. Saya pun seorang peniaga. Beliau hanya bermuka-muka nakkan sokongan ramai supaya beliau boleh berniaga di situ. Sebenarnya ada sebab-sebab boleh berniaga kat situ, tapi korang dah langgar undang-undang. Kemungkinan korang dah pacak tiang, batu, konkrit. Jadi benda ni sebenarnya ada, orang kata apa, ada baik ada buruk dia. Bagi peniaga adalah satu benda baik kalau kita tak pindah barang. Maksudnya kita tak payah nak angkut-angkut kan. Jadi semua boleh tinggal situ. Kalau boleh siap batu, boleh kunci semualah, siap api air kan. Tapi bagi untuk masa akan datang, dia akan jadi masalah. Tu pasal undang-undang kata kalau nak berniaga dapatkan lesen. Lesen pergi tak dapat. Sebab apa? Ramai orang cakap macam ni, saya faham. Pergi majlis kata lesen tak boleh keluar. Yelah, lesen hanya keluar sekiranya korang dapat surat kebenaran daripada tuan tanah tersebut, ataupun orang kata apa, surat kebenaran daripada pihak syarikat punya tanah tu, ataupun korang beli food truck ataupun sewa premis. Itu je lesen akan keluar. Kau bayangkan kalau kau nampak satu tanah tepi jalan, korang pacak, naik batu, akan datang nak buat jalan macam mana? Mostly semua jalan dalam dunia ni bermula dengan satu lorong. Apabila orang kata apa, apabila dah banyak keperluan maksudnya pengguna dah ramai, dia akan jadi 2 lorong. Di situlah jadi masalah nanti. Kalau tak pun kemungkinan tanah yang korang pacak tu adalah tanah milik orang lain. Jadi apabila korang dah bina banglo macam mana dia orang nak suruh korang move on? Nanti korang minta pembahasan pula, kata dah banner ni banner tu, padahal tu pun bukan tanah korang. Jadi itulah sebenarnya undang-undang. Ada baik ada buruk dia. Tapi kita sebagai peniaga ni bersyukurlah kalau dapat berniaga percuma kan. Jangan berlebih-lebih. Okey, tu nasihat saya. Okey, terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Macam itulah saya jadi peniaga. Okey, jadilah peniaga yang bijak. Bye bye.